Kunan beri amaran ada pihak mahu musnahkan UMNO. Akhirnya Najib dedah orang ini mampu bersihkan namanya. Selepas umum bertanding PRN, mudah dikenakan kompaun RM4,000. Tok Mat dedah sokongan ahli UMNO tolak bersatu. Zuraida pelik Tian Chua bercakap bagi pihak Pakatan Harapan. Ahli-ahli UMNO diminta berhati-hati apabila berdepan dengan dakwaan atau pelbagai spekulasi berkaitan UMNO. Ini kerana pihak-pihak yang hendak bunuh UMNO dengan menyatakan parti itu hanya tinggal sejarah. Bendahari UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berkata, jika ada yang menuduh UMNO tamak kuasa kerana hendak bertanding sendiri, maka fikirkanlah mana pernah UMNO bertanding dalam mana-mana pilihan raya menggunakan bendera UMNO. Malah sejak pilihan raya pertama hingga kini, UMNO tetap bersama parti lain dalam Parti Perikatan dan bersama Barisan Nasional pada hari ini. Hendak tuduh UMNO tamak kuasa. Kalau tamak kuasa, masakan ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong lantikan Perdana Menteri dan parti lain. Tetapi UMNO menarik balik sokongan demi rakyat, demi agama, bangsa dan negara. Kita bukanlah parti yang suka buka pekung pihak lain atau saling mengata, tapi ketahuilah bahawa UMNO lakukan demi masa hadapan yang baik setelah pelbagai kucak-kacir berlaku. UMNO parti perjuangan dan akan terus berjuang selari dengan matlamat asal yang akan terus kukuh untuk setiap lapisan generasi. Selama ini pun, dari sebelum sehinggalah merdeka, semasa berkerajaan dan dalam keadaan kita menjadi pembangkang sekalipun, UMNO tetap mahu mendahulukan rakyat. Biarpun kita akui ada kepincangan dalam seorang dua, namun ia bukanlah mewakili kesemuanya. Kita bukan sempurna, malah dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, tetap ada kecacatannya, katanya dalam kenyataan. Tengku Adnan yang mengikuti persidangan UMNO di peringkat cawangan baru-baru ini berkata, mesyuarat itu bukan sahaja dihadiri golongan veteran, tetapi turut disertai oleh golongan belia yang tentunya bakal mencipta sejarah untuk membawa UMNO kembali sebagai tampuk pentadbiran negara. Beliau akui golongan muda amat penting dalam UMNO kerana mereka adalah pewaris perjuangan. Lebih dari itu, mereka bakal pemimpin masa hadapan. Janganlah pula anak muda ditegah bersama UMNO. Sebaliknya libatkanlah mereka dan janganlah penglibatan dalam UMNO dibuat demi bersandarkan kepentingan tertentu. UMNO tak menjanjikan apa-apa, bukan untuk jadi proksi demi harta benda, kemewahan dan kuasa atau dijadikan batu loncatan. Sebaliknya, UMNO adalah platform perjuangan yang telah digarap dengan begitu elok. Ada asas tujuan yang jelas, ada organisasi yang mantap, ada perlembagaan dan etika yang mengikat, malah sistem teratur yang disokong anggota akar umbi hinggalah ke pucuk pimpinan teratas, ujar beliau. Oleh itu nasihatnya, jagalah imej UMNO, jangan lagi robekkan dengan sifat dangkal tanpa beralas perjuangan. Jadikanlah pengalaman pilihan raya umum lalu sebagai pengajaran kerana fitnah amat bahaya natijahnya. Ikatlah silaturahim dan kesepaduan dalam bangsa kita tanpa sebarang sifat prejudis dan prasangka. Sebaliknya, ikhlaskan diri, laksanakan amanah atas perjuangan agama, bangsa dan tanah air, tambah beliau. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membuat laporan kepada SPRM terhadap Tim Lesner yang merupakan bekas pengurus kanan Goldman Sachs yang telah mengaku bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat kerana merasuah pegawai 1MDB dan pegawai Kerajaan Malaysia. Menurut Najib, laporan itu bertujuan mendapatkan senarai pegawai yang disogok Lesner berhubung skandal 1MDB yang dipercayai boleh membersihkan namanya. Awal tahun ini, peguam saya telah memenangi kes di Amerika Syarikat kerana untuk mendapatkan senarai nama yang didedahkan oleh Lesner dalam pengakuan bersalahnya. Bagaimanapun, Kerajaan Amerika Syarikat melalui Jabatan Kehakimanya telah mencabar keputusan Mahkamah Amerika Syarikat dan menghalang nama daripada didedahkan. Pada masa yang sama, seorang peguam dari Brahman and Associates yang mewakili seorang lagi pengurus kanan Goldman Sachs, Roger Ng, telah mengeluarkan kenyataan media mengatakan, senarai nama itu adalah bukti exculpatory yang boleh membersihkan nama saya daripada terlibat dalam penipuan 1MDB, kata Najib dalam satu kenyataan. Bekas Perdana Menteri itu juga telah membacakan kenyataan itu kepada pemberita selepas membuat laporan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Menurut DOJ, Lesner yang merupakan bekas pengerusi Goldman Sachs Asia Tenggara dan pengarah urusan institusi keuangan itu telah mengaku bersalah pada 1 November 2018 atas pertuduhan jenayah dan diperintahkan untuk membayar wang sebanyak 43.7 juta American dollar
Dia mengaku bersalah kerana bersubahat untuk mengubah wang dan berkomplot untuk melanggar FCPA dengan membayar rasuah kepada pelbagai pegawai Malaysia dan Abu Dhabi serta memintas kawalan perakaunan dalaman institusi keuangan. Awal tahun ini, Najib telah diberikan sepina oleh mahkamah di daerah selatan New York untuk bank itu dan Lesnar menyerahkan kepadanya bahan yang dipetikainya sebagai penting untuk pembelaannya terhadap tuduhan jenayah berkaitan 1MDB di Malaysia. Bagaimanapun, kerajaan Amerika Syarikat telah memfailkan penangguhan perintah Mahkamah Amerika Syarikat kerana ia berusaha untuk campur tangan dalam hal Najib di sana. Najib dalam kenyataannya berkata, satu lagi percubaan pasukan peguamnya untuk mendapatkan senarai daripada mahkamah dan pendakwaan dalam kes 1MDB juga tidak berjaya. Saya hairan mengapa kerajaan Malaysia dan pihak pendakwaan bertindak seperti mereka tidak tahu senarai itu dan tidak mahu mengambil tindakan terhadap 1MDB dan pegawai kerajaan yang disogok oleh tim Lesnar yang menyebabkan Goldman Sachs membayar 16.4 bilion ringgit penalti dan pampasan kepada kerajaan Malaysia. Saya dinasihatkan dan memutuskan untuk membuat laporan kepada SPRM terhadap tim Lesnar supaya pihak berkuasa Malaysia boleh menyoal atau membawanya ke Malaysia atau meminta senarai nama daripada DOJ supaya nama-nama itu boleh disiarkan kepada umum dan tindakan sewajarnya boleh diambil terhadap mereka. Muda di kompaun RM4,000 selepas mengadakan sidang media berhubung pilihan raya negeri Melaka di Bandar Hilir, Melaka. Setiausaha Agung penajanya Amira Aisyah Abdul Aziz yang mempersoalkan tindakan kompaun itu menegaskan pihaknya sudah mendapat kebenaran polis selepas salah seorang anggota parti membuat panggilan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di negeri berkenaan. Katanya antara syarat dikenakan oleh polis adalah tidak boleh dihadiri ramai orang selain semua peserta sidang media perlu menjaga jarak dan memakai pelitup muka. Jadi pada hari ini sebelum sidang media itu berlangsung juga, kami berjumpa dengan penguatkuasa dan kami diberitahu perkara sama. Kalau 5 orang tak mengapa, asalkan penjarakan dijaga dan sewaktu sidang media berlangsung, kami pastikan segala SOP dituruti. Tetapi selepas sidang media berakhir, salah seorang rakan kami telah ditarik ke IPD dan di kompaun. Kompaun yang dikenakan bukan jumlah yang sedikit, tetapi RM4,000. Katanya dalam satu video dimuat naik menerusi akaun Twitternya. Amira menegaskan tindakan pihak berkuasa jelas memperlihatkan sistem dua darjat sedang berlaku apabila bekas Perdana Menteri Najib Razak baru-baru ini dibenarkan mengadakan ceramah secara besar-besaran dengan kehadiran ramai orang dalam sebuah dewan tanpa dikenakan sebarang tindakan. Kami bukan nak marah kepada penguatkuasa, tetapi kami ingin persoalkan apakah sistem dua darjat yang sudah terjadi pada hari ini. Apabila Datuk Seri Najib turun buat ceramah besar-besaran, punya ramai orang dalam dewan, punya ramai orang bersesak menyanyi lagu gemuruh jiwa dan sebagainya. Adakah beliau dikenakan kompaun? Adakah Barisan Nasional dikenakan kompaun apabila mereka tidak tepati SOP yang telah ditetapkan? Soalnya, kenapa orang muda 5 orang turun ke sidang media yang dijalankan di tempat awam dikenakan kompaun RM4,000? Budaya dua darjat inilah yang kami ingin lawan, katanya. Terdahulu Presiden Penajam Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengumumkan parti itu akan bertanding pada PRN Melaka 20 November ini. Katanya muda sedang berunding bersama Pakatan Harapan berhubung isu pengagihan kerusi. Rundingan masih berjalan dan kita akan umumkan jumlah kerusi yang akan kita tandingi nanti, kata ahli parlimen Muar itu. Majoriti akar umbi UMNO tidak mahu parti itu bekerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya negeri Melaka bulan depan, kata timbalan presidennya Muhammad Hassan. Nampaknya kalau kita letak ukuran 10, 9 daripadanya tidak mahu UMNO bersama dengan Bersatu. Bagaimanapun, itu pandangan secara umum. Parti akan ambil pandangan semua dan maklum balas. Kita akan teliti. Kita buat pengiraan untung ruginya. Kalau bersama macam mana? Kalau tak bersama macam mana? Itu semua diambil kira, katanya yang dipetik Portal Berita Harian. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi sebelum ini mengulangi penjelasan parti yang diterajuinya itu yang menolak kerjasama politik dengan Bersatu. Katanya keputusan menolak Bersatu dibuat oleh parti dan bukan keputusan solo yang dibuatnya selaku Presiden parti. Menurut Zahid, keputusan akar umbi parti itu dibuat pada Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan juga oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Mengulas lanjut, Muhammad yang juga dikenali sebagai Mat Hassan berkata, isu kerjasama dengan parti lain akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Katanya mesyuarat juga akan membentangkan persiapan parti untuk menghadapi PRN Melaka. Mengenai kerjasama Muafakat Nasional, Adun Rantau itu berkata, kerjasama kedua-dua parti banyak bergantung kepada PAS. Kita sentiasa menghulurkan tangan, tetapi PAS kena buat keputusan sama ada mahu bersama Perikatan Nasional atau dengan Muafakat Nasional. Kita minta PAS buat keputusan, jangan pula UMNO dilihat sebagai yang tidak mahu. Sebenarnya, kita sudah katakan terpulang kepada PAS, kita sentiasa menghulurkan tangan. Malah pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini pun, kita sudah menyatakan tidak akan mengadakan kerjasama dengan Bersatu. Tetapi kita mahu terus mengukuhkan Muafakat Nasional. Jadi itu terpulang kepada mereka, katanya.
Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Zuraidah Kamarudin mempersoalkan kedudukan naib Presiden PKR, Tian Chua dalam Pakatan Harapan selepas bekas ahli Parlimen Batu itu mencadangkan Pakatan Berkenaan bergabung dengan pihak yang boleh memberi kemenangan pada pilihan raya negeri Melaka. Menyifatkan suara Tian Chua umpama bercakap di kedai kopi, Zuraidah yang juga Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi berkata, apa saja yang keluar daripada mulut pemimpin PKR itu tidak ada kesahihannya. Saya tak tahu Tian Chua ini siapa. Dia boleh cakap bagi pihak Pakatan Harapan. Jadi apa dia cakap tu? Saya tak tahu betul atau tak betul. Kita tak tahulah nak nilaikan. Kalau dia cakap kedai kopi je tu. Katanya tanpa mengulas lebih lanjut ketika ditanya mengenai pendirian Bersatu terhadap cadangan Tian Chua yang menggesa Pakatan Harapan bekerjasama dengan mana-mana parti pada PRN Melaka. Minggu lalu Tian Chua membuat gesaan itu dalam usaha mengembalikan mandat rakyat yang diperoleh Pakatan Harapan pada 2018. Secara taktik, kita harus bergabung dengan mana-mana pihak yang boleh memberi Pakatan Harapan kemenangan. Itu taktik kita harus pertimbangkan di lapangan, iaitu dengan apa saja cara yang terbaik untuk menang kerusi yang paling banyak. Katanya ketika ditemui media di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya. Bagaimanapun cadangan itu dibidas Setiausaha Organisasi DAP, Anthony Luke, yang berpendirian Pakatan Harapan perlu menolak pemimpin yang pernah mengkhianati gabungan parti itu di Melaka sehingga mengakibatkan mereka tumbang di negeri berkenaan. Itu pandangan peribadi Tian Chua. Pendirian DAP dinyatakan secara jelas dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pakatan Harapan perlu berkempen berdasarkan dasar bersama kita dan rekod pencapaian sepanjang 22 bulan mentadbir Melaka bawah pimpinan bekas Ketua Menteri Adli Zahari. Pakatan Harapan perlu menolak pengkhianat, noktah, katanya dalam satu hantaran ringkas di Facebook.